Assalamualaikum semua, istimewa bersama kami di MHI Selasa 18 Julai. Beribu bintang di langit. Namanya tidak asing dalam dunia hiburan tempatan. Bersama kumpulan Gersang, dia mencipta kejayaan. Nostalgia seni bersama penyanyi Mambai mengimbau kenangan ketika tahun 90-an dan apa perkembangan terkini. Tahukah anda, hampir 1,5 juta kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah mental? Apakah puncanya dan adakah ibu bapa sedar mengenai perkara yang membimbangkan ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning kepada anda. Okey, jadi anda dah lihat antara yang menarik dan saya pasti bila tengok tadi tu antara paparan menarik tu, hari ni ada Mambai lah. Kan? Itu wajahnya ketika tahun 80-an, 90-an. Nak tengok wajah terbaharu Mambai? Kejap lagi kita tunjuk kepada anda. Apa yang boleh saya katakan, memang tak ada perubahan, tak ada perbezaan, maintain forever young. Yeah. Itu sedikit tatapan kita. Anda boleh saksikan sendiri sebentar saja lagi. Apapun, semoga keadaan baik saja, sihat pagi ini, ceria. Anda bersama kami berdua, Sofia dan juga Afad. Dan banyak kita akan perincikan, kita akan berborak dengan Abang Mambai, melihat perkembangan terkini dan sebagainya. Dan semestinya bagi anda yang bergelar ibu bapa, ini topik yang sangat penting, Fad. Topik yang sangat-sangat penting. Jadi kita nak memberikan kepada ibu bapa yang mungkin sedang menonton MHI pada hari ini awareness lah. Sebab apa? Sebab kita nak bercakap tentang masalah mental di kalangan kanak-kanak. Kalau bercakap tentang masalah mental ni, ada di antara ibu bapa yang mungkin tidak perasan perubahan anak-anaknya itu. Ianya mungkin disebabkan ibu bapa ini tidak memberikan fokus kepada anak-anak. Tapi apabila kita lihat perbezaan yang ketara apabila anak-anak tu, contohnya kita nak memberikan keutamaan untuk anak-anak yang bersekolah rendah lah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kadang-kadang mereka ni balik ke rumah, kebiasaannya mereka ni bercakap banyak. Mereka ni dia punya attitude, sikapnya seseorang yang riang. Betul. Tapi kadang-kadang ada berlaku perubahan secara mendadak. Mungkin anak yang bercakap tu kurang bercakap, tidak kebiri dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang berlaku di sekolah mungkin. Saya suka yang awak petikkan perkataan pertama tadi, mungkin ibu bapa tak perasan. Tapi ada juga kes di mana ibu bapa perasan. Mana mungkin kita tak sedar perubahan anak kita. Tetapi adakah kita sebenarnya mengakui yang anak kita mempunyai masalah tertentu, khususnya berkaitan dengan perangai mereka, perubahan mereka, mental mereka, di mana kita sama ada berjumpa dengan doktor, pakar, ataupun kita membuat situasi itu jadi senyap. Seakan-akan kita mengedepikan situasi dan kondisi anak-anak kita. Ini antara kita bincangkan sangat-sangat penting sebab ini membabitkan tumbuh-besaran mereka sehingga menjadi dewasa. Jadi mungkin mereka jadi pendiam, agresif pun ada, suka bergaduh dengan orang, bermusuh dan sebagainya. Jadi ini adalah konteks yang ekstrim. Tapi bagaimana kita nak mengenal pasti antara petanda-petanda awal masalah mental dalam kalangan kanak-kanak? Ya, kadang-kadang kalau bercakap tentang kanak-kanak ni, kalau masalah mental ni, kalau kita sebagai orang dewasa, Sofia, kan, kalau misalkan kita ada pelbagai masalah, kita sebagai dewasa mampu berfikir dan mampu juga untuk kita nak melihat apakah tindakan yang seterusnya. Tetapi bagi kanak-kanak ini, apakah yang mereka harus lakukan? Apa yang mereka harus lakukan, macam mereka tak tahu apa yang akan terjadi dan apa tindakan yang harus mereka lakukan. Mereka senyap sajalah. Betul. Ada setengah daripada anak-anak yang mungkin suka bercakap, suka bercerita, okeylah, baguslah. Tapi yang pendiam ini, kita takut masalah itu akan berlarutan sampai ke dewasa. Jadi ianya mungkin mengganggu sistem emosi anak-anak tu sampai ke dewasa nanti. Saya cuma risau satu saja apabila mak bapak ni, kita tahu perubahan anak kita tetapi kita bertindak untuk senyap sebab kita takut dengan perspektif, dengan persepsi, dengan orang kata pandangan serong masyarakat. Kalau kita hantar anak pergi psikiatri, takut orang cakap, anak awak ni ada masalah ke, ada masalah mental ke, kita pula risau dan menjaga air muka kita. Sedangkan kita perlu mementingkan keselamatan mental anak itu supaya tak melarat lagi. Itu kita bincangkan bersama-sama pakar. Dan apa pun, kita nak mengenali, orang mengenali dah kenal dah pun. Kita nak mengimbau kenangan. Rasa macam, wow, Mambai. Sejak usia berapa awak dengar lagu Abang Mambai? Mambai penyanyi kumpulan Gersang. Waktu kumpulan Gersang tu saya memang tak lahir lagi lah. Awal-awal kemunculan Gersang lah. Kan? Tapi bila Mambai dah bergerak solo, lagu yang popular Kau Ilhamku tu tahun 1995, saya skor rendah lah. Dan jawab apa tak nak beritahu lah. Okey, jom kita saksikan sedikit sebanyak tentang Mambai. Okey, jom. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam. Mendengar baik-baik lirik lagu ini, pastinya mengimbau kenangan peminat muzik pop klasik sekitar tahun 90-an. Kau Ilhamku
lagu yang mengangkat nama Man Bai atau nama penuhnya Abdul Rahman Osman selepas tampil solo pada tahun 1995. Pada awalnya, penyanyi berusia 56 tahun ini menyertai kumpulan Gersang yang dibentuk pada tahun 1981. Antara lagu hits yang menjadi siulan pendengar sehingga hari ini ialah Masih Aku Terasa dan Suratan Takdir. Diuji dengan penyakit tonsil yang serius, anak kelahiran Johor ini kemudiannya berehat daripada dunia seni selama hampir 6 tahun sebelum kembali aktif. Mempunyai 3 album solo, Majlis Man Bai masih ditagih peminat setianya. Populariti lagu Kau Ilhamku ciptaan Asmin Mudin yang malar segar akhirnya diberi nafas baru pada tahun 2020 sempena dengan sambutan Jubli Perak lagu itu. Sesuai dengan lirik lagunya, Kau Ilhamku, semoga bakat dan karier seni Man Bai dapat menjadi sumber ilham buat seluruh penggiat dan peminat seni muzik tanah air sepanjang zaman. Kau ilhamku, beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam gelap. Rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam, ada kerdipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah, oh, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku, kau ilhamku. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah,
Kau Ilhamku. Dipersilakan Abang Mambai. Dipersilakan Abang Mambai. Bersama dengan saya dan Sofia di sini. Silakan Abang. Terima kasihlah nyanyikan kita lagu Renisi tersebut yang saya rasa macam setiap rakyat Malaysia ni bukan Malaysia lah kalau tak tahu lagu ni. Betul. Ianya macam segenap lapisan masyarakat dekat Malaysia ni bukan saja Melayu, malahan orang Cina, orang India pun pandai tau. Kau Ilhamku. Okey, bersama dengan Abang Mambai. Macam mana Abang Mambai? Sihat Abang Mambai? Alhamdulillah. Alhamdulillah Abang Mambai. Sangatlah kan. Nampak eye to eye contact. Baru nampak lah. Abang Mambai tetap maintain muda forever young. Tak adalah. Okay, alhamdulillah diberikan kesihatan yang sempurna insya-Allah. Alhamdulillah. Okey Abang Mambai, lagu tu dah usianya berapa sekarang? Dia 95? 27 kot tahun ni. Kan? Tak ingatlah. Dah 27 tahun lebih kurang macam tu lah kan. Jadi ramai di antara peminat kalau jumpa Abang Mambai sendiri, memang dia orang akan cakap, Abang Mambai, kau Ilhamku, kau Ilhamku. Padahal Abang ada lagu-lagu lain juga. Betul. Macam mana Abang boleh cakap tentang perkara tak tahulah, lagu tu mungkin ada magic tertentu lah. Saya pun tak sangka lah komposer tu buat lagu. Kawan saya lah, Asmiuddin tu. So saya cakap mungkin rezeki dia lah. Sebab masa tu pun saya nyanyi dengan keikhlasan hati. Jadi keluarlah benda tu. Bukan masa tu je bang, sampai ke hari ni. Masa keikhlasan hati dengan penuh feel dan sebagainya. Itulah dia. Apa abang perasaan abang melihat lagu abang ni? Yalah, mungkin soalan ni dah pernah ditanya sebelum ini, tapi apa resepi yang menjadi satu lagu yang evergreen sampai bergenerasi dan ke generasi yang seterusnya, dia tetap menjadi nombor satu lah dalam hati? Kita kalau dalam industri tu kita ada keikhlasan untuk menyanyikan sesebuah lagu. Tapi kalau keikhlasan tu tak ada, kan, walaupun ada rupa tapi mungkin melodi dia lah juga. Melodi dia. So dia simple, catchy. So boleh relate kepada semua golongan muda dan tua. Okey, jadi kita lihat sekarang dekat visual TV sekarang ni, ini dia. Abang Mambai. Kalau abang ingat lagi tahun bila abang? I think 2 tahun lepas. Ni macam baru lagi ni 2 tahun lepas. Okey, kalau dapat kita tengok gambar-gambar tu, video-video tahun 80-an, 90-an kalau ada kita tunjuk kan kepada anda. Okey, anda yang menonton MHI sekarang ni kita nak buka talian. Saya percaya ramai di antara pemimpin Abang Mambai ni nak bercakap dengan Abang Mambai, boleh hubungi kami di talian 03 7726 1603 ataupun anda boleh titipkan dekat ruangan Facebook lah. Okey abang, ini soalan-soalan ni saya pergi mana-mana, dia kata cubalah tanya dekat Abang Mambai. Abang Mambai kumpulan Gersang. Kenapa nama kumpulan Gersang? Sebab ramai di antara orang-orang sekarang ni, kadang Gersang ni dia cakap benda-benda lain. Tapi abang waktu kemunculan tahun 80-an tu, kumpulan Gersang tu, anda dapat nama daripada mana? Saya rasa masa tu tak banyak kumpulan Melayu yang kumpulan yang nama Melayu lah. Nama Melayu. So dulu ada Wing, Search. Jadi kita pun fikir kita buat Gersang lah. So nama Melayu. So melekatlah nama tu. Memang melekat sampai sekarang. Ya, itu kataan yang sangat dulu. Lain. Okey, Abang Mambai sendiri melihatkan dengan perubahan generasi, lagu pun berubah. Yang lagu tone seperti Kau Ilhamku ni memang kita dah tak dengar dah sebenarnya. Ini melihat perubahan zaman dan sebagainya. Pandangan abang tentang muzik terkini? Saya rasa apa yang generasi baru buat sekarang, saya rasa saya pun berbangga lah. Sesetengahnya. Sebab mungkin generasi sekarang macam saya dulu muda-muda, kan, terlampau excited nak jadi artis. Jadi mungkin direction yang diorang nak pergi tu diorang tak jumpa lagi. Tapi bila dah meningkat dewasa sedikit demi sedikit, berpengalaman campur-campur orang-orang yang lebih senior dalam industri, mungkin mereka akan tahu erti sebenar dalam kehidupan lah. Kematangan tu akan datang lah. Ya, betul. Macam saya dululah, saya 21 saya start. Saya dah start nyanyi 18 tahun. Tapi 21 saya baru start mengenal erti glamour. Jadi saya lupa diri masa tu. Jadi bila lupa diri, kita hilang arah lah. Hidup dengan kemewahan, duit sini sana kan. So mungkin mereka boleh belajar daripada pengalaman saya lah. Apa yang abang belajar sepanjang abang mencebur diri dalam bidang industri ini dan masih relevan, masih diangkat, disayangi oleh peminat dan telah pun melalui begitu banyak fasa dalam kehidupan? Apa yang abang belajar nombor satu lah dalam kehidupan sebagai seorang penyanyi? Kehidupan sebagai kita mesti banyak menghadapi cabaran-cabaran yang hebatlah dalam kehidupan. Bukan sebagai penyanyi saja. Dalam kehidupan kita mesti menghadapi cabaran-cabaran yang hebat. Jatuh dan bangun itu adalah lumrah hidup. Jadi kita kena positif dan move on.
dengan apa yang kita buat lah. Apa yang kita suka. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita buat apa yang kita suka dalam bidang kita. Itu yang kekal sampai sekarang Abang Mambai. Okey, Abang, kita ada peminat Abang Mambai sekarang di talian. Puan Rupiah. Okey, Assalamualaikum. Puan Rupiah. Puan, jauhkan daripada TV Puan Puan Rupiah kena jauh sikit. Waalaikumsalam. Salam. Okey, Puan. Silakan cakap dengan Abang Mambai. Selamat pagi. Puan Rupiah soalan. Selamat pagi, Mambai. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ni dah jauh daripada TV dah masuk dalam bilik. Okey. Okey, nak tanya apa tu? Selamat pagi, Mambai. Selamat pagi. Masih maintain, Mambai ya. Boleh, insyaAllah. Lagu saya dulu membesar dan sekarang dengan lagu-lagu Mambai lah dulu. Iyalah, tu ada. Saya suka lagu Mambai. Apa lagu yang paling top? Saya lupa dah. Lagu dulu. Baru nyanyi tadi. Dulu saya dengan kumpulan Gesang Masih Aku Terasa, Suratan Takdir, Sunyi. Okey, Akan ku simpan. Mambai punya lagu memang sedap-sedap semua. Ya, insyaAllah. Nyanyilah sikit, Puan Rupiah. Nyanyi sikit kalau suka. Yelah, memang suka. Takut sekarang lari daripada pitching. Okey, Puan Rupiah membesar dengan lagu Mambai kan. Apa satu pesanan lah anda boleh bercakap dengan Mambai, ni ucapan kepada Abang Mambai. Masih menyanyi untuk kita semua. Macam ni lah. Semoga Mambai masih lagi dengan kumpulan Gersang ke tak ada kan? Masih. Saya masih. Yelah. Semoga Mambai berjaya lah ya dalam bidang sekarang yang diceburi daripada dulu sampai sekarang ya. InsyaAllah. Dan selamat maju jaya lah ya. InsyaAllah, sama-sama. Semoga Mambai sihat. Berapa orang anak? Cucu ada? Belum lagi. Saya 3 orang. Okey. Coming soon ya? Ya, coming soon. Okey. Terima kasih Mambai. InsyaAllah. Okey. Terima kasih TV3. Terima kasih. Sama-sama. Itu dia. Bila mendengar kan orang cakap, saya membesar dengan lagu abang. Ya. Macam mana perasaan tu? Saya rasa saya berterima kasihlah pada dia. Sebab hidup dia, kehidupan dia mendengar lagu-lagu saya daripada mendengar orang lain. Kan? Maksud saya lah. Tapi jangan lupa kehidupan di akhirat jugalah. Itu je. Kita duk hayal kadang-kadang mendengar, khusyuk, memuja orang. Kadang-kadang kita lupa orang yang kita puja sebenarnya bukan kita. Ya, betul. Okey, abang dah tadi cakap tentang lagu Kau Ilhamku tu, abang nyanyi mungkin dengan jiwa abang sendiri dan lagu tu memang melekat sampai sekarang. Jadi abang dah tahulah sebenarnya antara resepi-resepi yang membuatkan lagu tu kekal relevan sampai sekarang ini. Jadi adakah abang Mambai sendiri macam ada nak membuat sesuatu tentang lagu ni ataupun lagu-lagu macam tu atau bagaimana? Saya cuba mendapatkan lagu-lagu seperti Kau Ilhamku tapi takkan dapat pasal dia bagi sekali je dalam kehidupan. Takkan dapat macam lagu Rindu Bayangan semua Menaruh Harapan, contoh lagu-lagu lama Francisca Peters Gada di Pinggiran, Legenda Sheila Majid kan, Hijau. So benda-benda tu adalah lagu-lagu yang sepanjang zaman untuk didengar. Jadi kalau kita nak buat lagi sekali kita takkan dapat. Jadi kita kena tunggu mungkin lagi 5 tahun atau 10 tahun lah kalau umur panjang lah. Dia akan bagi lagi satu. Tapi saya cuba sedaya upaya lah. Sebab kadang-kadang dalam studio saya, recording studio, saya try to get. Saya ada lagu tapi saya tak berani nak keluarkan lagi. Pasal bulu roma semua tak menangkap lagi. Dia lagu dipanggil Manusia Biasa. Okey. So ada keikhlasan juga. tapi dia fast tempo, not too fast lah, di mid tempo. So insya-Allah akan dikeluarkan insya-Allah. Insya-Allah. Saya pun pemanggil studio saya pun tak sabar juga. Ya, itu ada. Yang juga berada di talian Puan Nurizanya. Assalamualaikum. Puan? Hello. Hello. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Dia cakap kepada Abang Mambai. Silakan Puan. Hello. Nak bercakap apa Ya, dengan Puan Abang Rizan. Mambai tu? Puan Nurizan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mamai. Ya. Okey. Saya Nurizan. Ya. Saya berasal daripada Segamat. Ya. Oh, Segamat. Okey. Mungkin pernah jumpa Mamai dah dulu dekat satu kampung. Ya, betul. Bapak saya orang Tebing Tinggi, Segamat. Ya, betul-betul. Saya daripada Jalan Temenggung. Okey.
Okey. Ada tanah nak jual ke kat sana? Oh, saya di durian okey sana. Ada tanah nak jual ke? Saya nak belilah. Oh, ya ke? Okay, Puan Norizan, memori lah. Umur berapa tu bila dengar first kali dengar lagu Abang Mambai? Kalau tak silap umur 17 tahun. Masa tu Abang Man ada buat konsert dekat Siramat. Pasti aku terasa. Ya. Dulu. Saya pun tak ingat banyak sangat show. Dulu. Masa tu tahun-tahun yang lama ada tak macam bawa kertas ke nak autograf ke apa? Dulu sekarang kan handphone kan rekod Dulu ada tak? Autograf? Ada tu. Cuma masa tu saudara Abang Man ada dekat dengan rumah saya tu. Oh ya, okey. Alright. Mungkin kita jumpalah dengan Abang Bermak. So apakah soalan dia? Soalan dia, Puan Norizan. Soalan? Ya, soalan. Abang Man sekarang tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Kuala Lumpur. Oh, ya ke? Saya Petaling Jaya, daerah Petaling Jaya. Ya. Baik, Puan Norizan. Terima kasih. Harap-harap. Yalah, bila orang kampung sihat. Kita bercakap ni. Tu ada. Nak tahu kita masih duduk kampung. Saya pun kadang tak berapa ingat sangat. Kadang-kadang orang kampung. Kita satu kampung. Saya sebab dulu kecil-kecil memang saya selalu pergi Segamat kan. Sebab bapak saya ada tanah kat situ. Oh, okey. Kita orang santai-santai lah. Yalah. Okey bang, kita nak tahu tentang perkembangan terkini lah. Abang Mambai sekarang ni macam mana? Saya sekarang saya penerbit untuk ada satu konsert pengasih pada 22 bulan Julai ini, iaitu artis Ameng, Ame, Iklim dengan Ame Yukis. Okey. 22 di Kuantan selaku penerbit lah. Ya. So selain daripada itu 31 Julai ini pun saya menerbitkan satu konsert di Kuantan juga, di Kuantan 188 dipanggil, ya. Konsert Pesta Kuantan 188. So artis dia Datuk Sri Siti Nurhaliza, Syakrakan, Shantes, Ameng, Aizat Hamdan dan Aisyah Retno. Jadi saya buat kerja. Abang ada perform tak? Saya tak ada. Tak ada Saya kerja produksi je. Sekarang abang dah ke arah tu ke atau bagaimana sekarang? Saya memang suka buat benda-benda tu. Tapi saya tak exposekan diri saya. Jadi itu ada, saya tak boleh depend kepada nyanyian saja. Memang saya menyanyi. Tapi saya tak boleh tu, saya kena have another income to support my life lah. Itu sebenarnya bakat kekuatan yang daripada sisi lain sangat kuat sebenarnya. Itu and it's not easy. Longevity lah. Ya. Susah. Creativity kan. Bang, hebat bang. Terakhir ni untuk peminat-peminat Abang Mambai, silakan apa ucapan yang mungkin abang nak katakan? Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat-peminat saya, peminat Gersang, kumpulan Gersang dulu. Gersang masih ada, cuma kita jarang keluar buat show lah. Pasal itu hari cuma kita ada show kat Singapura je lah. Jadi harap-harap supportlah industri muzik tanah air Malaysia ini, ya, dengan penuh semangat dan penuh dedikasi, ya. Jangan dengar fitnah-fitnah apa-apa yang ada di media sosial. Hindarilah segala-galanya, ya. Hati kena keikhlasan, dalam hidup kena banyak bersabar dan jangan marah-marah selalu. Maafkan kalau ada silap dan salah. InsyaAllah. Jangan marah, kalau nak rasa marah je dengar je lagu Kau Ilhamku. Tenang. Terus tenang. Terima kasih. Okey bang, terima kasih banyak. Tadi kita dah dengarkan lagu Kau Ilhamku. Solo Mambai, ada permintaan suruh nyanyi lagu kumpulan Gersang. Oh, masih aku terasa. Masih aku terasa. Nak kat situ ke? Sini. Sejenak aku dikejutkan bersama ombak cinta luka, perpisahan melanda kita hanya karena peristiwa itu. Kiranya takdir mengizinkan, inginku kembali padamu, meneruskan cinta yang lalu, kerana kau yang aku sayangi. Terima kasih Abang Mambai. Terima kasih menjemput saya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey. Terima kasih hebat Abang Mambai. Terima kasih legenda di hati kita. Semoga terus sukses lepas ni. InsyaAllah. Dan segala apa yang dilakukan kita doakan. Okey, terbaik untuk Abang Mambai. Okey, jadi kita nak berhenti pada seketika dan lepas ni kita bercakap tentang masalah mental di kalangan kanak-kanak. Anda jangan ke mana-mana.
Isu kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak bukan satu perkara yang remeh. Berdasarkan statistik tinjauan kesihatan dan mobiliti yang dijalankan pada 2019, dianggarkan lebih 400,000 kanak-kanak di Malaysia menghadapi masalah kesihatan mental. Selain itu, satu kajian dijalankan untuk menilai tahap kesihatan mental kanak-kanak yang tinggal di Program Perumahan Rakyat PPR Kuala Lumpur dan Selangor. Kajian mendapati lebih 12.3% kanak-kanak dan remaja berusia 10 hingga 17 tahun yang tinggal di situ mengalami masalah kesihatan mental dan cenderung untuk membunuh diri. Ibu bapa ialah individu penting dalam menangani masalah kesihatan ini. Namun, adakah mereka tahu dan cakna mengenai masalah mental dalam kalangan anak-anak mereka? Jika masalah mental ini tidak dikesan daripada awal, akan wujud pelbagai komplikasi yang mungkin boleh memudaratkan diri kanak-kanak itu sendiri atau keluarga. Adakah ibu bapa sedar jika anak mereka ada tanda-tanda mengalami masalah kesihatan mental? Atau jika sedar, adakah ibu bapa akan menghantar anak mereka mendapatkan rawatan yang sepatutnya? Atau rasa malu dengan stigma masyarakat jika anak mereka disahkan mengalami masalah mental? Persoalan yang cukup besar, adakah kita sedar anak kita mempunyai perubahan masalah mental? Dan nombor dua ni, ini saya rasa paling penting. Adakah kita lebih mementingkan stigma masyarakat daripada mendapatkan rawatan yang sepatutnya untuk anak-anak kita yang ada gejala masalah mental? Ya, kadang-kadang ada di antara ibu bapa yang mungkin perasan tingkah laku anak itu mungkin dah pun berubah, ya, dan anak-anak mungkin berceritakan tentang masalah yang berlaku kat sekolah. Tetapi kita sebagai parent, kita sebagai ibu bapa ni kadang tak tahu macam mana nak handle situasi ini. Kita sebagai ibu bapa, apa yang harus kita lakukan? Dan dengan siapa kita nak rujuk dan sebagainya, dan apa antara simptom. Dan kalau cakap tentang masalah mental ni, masalah mental tu dikategorikan sebagai apa kan? Jadi kita nak bercakap tentang banyaklah perkara tentang masalah mental di kalangan kanak-kanak pada hari ini. Kita terus memberanikan diri dalam konteks tabu yang mungkin ramai tak nak berbincangkan, tapi hari ini kita terus untuk memperincikan bersama dengan Dr. Aida Harlina Abdul Razak, pakar psikiatri Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental di Hospital Cyberjaya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, di perbincangan yang saya rasa kira kita sebagai bapa kena terbukalah hati kita supaya ini untuk kebaikan anak kita dan kehidupan mereka seterusnya. Dalam konteks tadi tu, berdasarkan apa yang doktor lihat kan, adakah parents, ibu bapa ni tahu yang anak mereka ni mengalami perubahan kesihatan mental, doktor? Okey. Mungkin saya boleh mulakan kita fokus skop perbincangan kita sebab kita sebut kanak-kanak kalau ikutkan kanak-kanak ni merangkumi golongan bayi hingga remaja bawah 18 tahun. So kalau ikutkan skop kita besar. Mungkin sekarang hari ini kita fokus kepada kanak-kanak bawah 12 tahun lah. Okey. Ya, tadi kita ada sebut bila nampak ada perubahan, kita tak pasti perubahan tu perubahan yang sihat ataupun tidak. Cuma ibu bapa kita memang kenal anak kita, perubahan-perubahan ni kita kena ambil prihatin. Kita kena siasat lebih lanjut apa punca perubahan tu berlaku. Kita kena berinteraksilah dengan anak kita. Mungkin perubahan tu berpunca daripada permasalahan di sekolah ataupun contoh kat sekolah bully lah kan, ataupun dia ada isu pembelajaran, buat dia rasa tak sama dengan kawan-kawan. Jadi perubahan-perubahan ni yang ibu bapa kena ambil tahulah. Kalau perlu, jangan segan bawa anak tersebut untuk rawatan lanjut. Ataupun kalau mungkin rasa belum sampai level you rasa perlu bawa ke berjumpa doktor, di sekolah ada kaunselor. Mungkin kita boleh berbincang dengan kaunselor. Okey, mungkin doktor boleh memperincikan dengan lebih detail lagi lah tentang apakah mungkin perubahan-perubahan simptom yang dialami oleh murid-murid ataupun kanak-kanak ni apabila mereka balik ke sekolah, bila mereka berhadapan dengan ibu bapa, apa mungkin tingkah laku yang berubah yang mungkin doktor boleh cakap? Okey, mungkin saya kena undur sikit. Saya nak jelaskan di sini bahawa untuk kanak-kanak yang kita nak discuss bawah 12 tahun ni, kita boleh bahagikan isu permasalahan mental tu kepada dua kumpulan lah. Satu lebih kepada isu perkembangan neurodevelopmental. Kat bawah ni lah payung masalah-masalah seperti autisma, hyperaktif yang kita panggil ADHD tu, masalah pembelajaran, learning disability, dan di satu sudut pula adalah masalah yang disebabkan stres.
Inilah yang di mana kanak-kanak boleh mendapat anxiety, depression, masalah tingkah laku. So, setiap masalah tu ada gejala-gejala dia sendirilah kan. So, kalau masalah neurodevelopmental tu lebih kepada pembelajaran. So, daripada seawalnya kanak tu mungkin dia tak mencapai, pencapaian dia tak selari dengan umur dia. Mungkin dia lambat bercakap, lambat berjalan, dia lambat berhenti pampers. Dan kalau mungkin dia dah bersekolah, pencapaian akademik dia tak setaraf dengan tahap minimal untuk umur dia. So cikgu mungkin bagi tahu mak bapak. Itu neurodevelopmental. Kalau yang macam depression pula, depression, anxiety, perubahan-perubahan yang mungkin berlaku kepada kanak-kanak yang ibu bapa boleh cakna, corak tidur, mungkin perubahan selera makan. Kalau tingkah laku anak yang sebelum ni pendiam, mungkin jadi lebih cepat marah, agresif, ataupun sebelum ni anak tu periang jadi seorang senyap, menyendiri. Dan ini antara yang kata tanda-tanda awal yang kita sebagai bapa ni kita pun kena terbuka yang bijak untuk berbicara dengan anak kita untuk mencari apakah sumber yang menjadikan mereka seperti itu. Kita terus melihat bikisan ini berkenaan dengan seorang ibu yang berkongsi di TikTok mengenai kelakuan anaknya yang pakai buka tudung beberapa kali sehingga 10 minit di depan cermin. Apakah sebabnya? Ini antara yang boleh kita perincikan. Kita saksikan dulu bikisan ini. Korang tengok video ni, nampak normal kan? Tapi ada something lah saya nak cerita pasal kejadian pada pagi tadi. Kisahnya pagi ni, tiba-tiba anak I yang seorang tu, dia bersiap lama dalam bilik. Okay, fine, tak ada masalah yang tu. Kemudian dia keluar pada bilik, dia pergi kat cermin kat depan tu. Dia pakai tudung, buka balik, pakai tudung balik, buka. About 10 minit saya perhatikan dia. Sebelum ni, dia pakai tudung, kita sempat breakfast sama-sama, lepas tu pergi sekolah. Tak ada masalah. Tiba hari ni dia merempan. Lepas tu I tanya dia, kenapa ni? Kenapa masalah dengan tudung tu? Lepas tu kata, tudung tak jadi. Tudung tak jadi? Mami tengok okey je tudung tu. Tak ada. Tudung ni tajam. Kawan-kawan semua gelakkan saya. Gelakkan sebab tudung tajam. Mami tengok tudung tak tajam pun. Okey je. Tak kelakar pun. Saya malu kata. Saya malu. Kawan-kawan semua gelakkan saya tudung saya macam ni. Ya, itu merupakan salah satu kes daripada saya rasa banyak kes-kes yang kita dapat saksikan bercakap tentang perubahan ataupun kesihatan mental di kalangan kanak-kanak tersebut. Itu tadi kita dapat saksikan anak kepada Puan Haini Mazila ni yang ialah pakai tudung pun jadikan persoalan pula anak-anak atau kawan-kawan dia kan. Ini pengaruh rakan di sekolah memberikan peranan yang penting, memberikan anxiety kepada anak kita. Kita terus bersama dengan Puan Haini Mazila. Assalamualaikum. Okey, Puan, satu pencerahan untuk kita lebih cakna kan. Puan bagaimana bila melihat pertama kalilah dan merasakan ini satu perkara yang perlu kita highlight, kita tekankan supaya kita lebih memerhatikan pergerakan ataupun perlakuan anak-anak kita, Puan. Okey, pada asalnya kita nampak macam anak saya ni biasa je pergi sekolah pagi-pagi kan. Kemudian hari Khamis pula yang saya perasan yang kenapa hari tu dia betul-betul nampak stres pakai tudung. 10 minit lah yang saya nampak dia 10 minit. Terlalu lama dia pakai tudung. So, dari situlah saya nampak, saya tanya dia, kenapa dengan tudung tu? Dia tu dia beritahu yang dia kata, dia malu kawan-kawan dia gelakkan dia. Dari situlah saya perasan, sebab tudung pun boleh jadi isu, boleh jadi bahan untuk digelakkan. Selalu kita dengar macam budak-budak kena ejek ni, ejek kita buat fizikal lah, nama bapak lah dulu kan. Tapi sekarang, appearance pun sekarang budak-budak sekolah rendah pun dah pandai untuk nampak benda tu macam something yang ni lah. So that's why saya hari tu memang agak macam terkejut lah sebab tak pernah anak saya macam tu sebenarnya. Sebenarnya dia okey je. Cuma dari situ lah saya nampak, ini dah memang start nampak mental bully lah. Saya nampak rasa mental bully. Sebab anak saya masa tu dia breakdown, dia menangis. Saya tetap suruh dia pergi sekolah. Dia tak nak pergi sekolah sebab tudung. Saya sebab tudung tak nak pergi sekolah. Lepas tu saya kata, takkan suruh kata tudung tak nak pergi sekolah. So, saya suruh dia nak pergi sekolah. Tapi dia menangis lah. Dia menangis. Sebab dia tahu dia akan menghadapi kawan-kawan dia sekali lagi dekat sekolah dengan keadaan tudung macam tu. So, from there lah I nampak memang anak saya memang kena, bagi saya benda ni memang kena mentally bully. So, memang I cakap kat dia masa tu, benda ni
Alia, Aisyah, you kena fight for yourself. Takkanlah biar macam ni. Itulah sebenarnya. Dia trigger I masa itulah sebenarnya. Sebelum ni dia okey je. Yang benda itulah yang buat I trigger. I rasa anak I dah kena mental abuse macam tu. Okey, Puan, saya nak tanya sikit lah. Okay, apabila Puan dah merasai pengalaman tersebut, anak Puan bertindak demikian, jadi Puan pun tadi ada bercakap, solusinya adalah fight for yourself. Fight balik apa semua kan. Jadi itu antara tindakan yang Puan suruhlah anak Puan buat. Jadi apakah antara tindakan lain yang mungkin pihak Puan buat? Yalah, mungkin Puan ada pergi ke sekolah dan sebagainya untuk bercakap dengan cikgu ke ataupun dengan murid-murid yang mana-mana bercakap tentang anak Puan, atau bagaimana tindakan Puan selepas itu? Okey, sebenarnya kan kes macam tuduh ni bagi I ni masalah kecil je sebenarnya kan. Sebab masa lepas video tu blow up, cikgu call saya petang tu. Dia beritahu kenapa Puan buat video tu, dia tanya kan. Lepas tu kenapa tak call cikgu. Lepas tu I kata kat cikgu tu, I explain, saya kata I tak nak call cikgu sebab bagi I benda ni macam bagi I lah. Benda ni macam benda kecil, dia tudung je. So I hanya boleh macam motivate anak I sendiri, bagi tahu apa benda dia perlu buat macam tu. So I tak nak involve sekolah, I tak nak involve cikgu. Honestly, until now, I tak ada jumpa cikgu, I tak ada jumpa pergi sekolah, tak ada. Sebab I tak nak benda ni besar. Cumanya I always bagi tahu my daughter. Sebab lepas video tu blow up hari Khamis, hari Jumaat, hari Isnin, anak I bagi tahu yang dia tahulah benda tu dah blow up kan. So dia rasa macam, Mami, sekarang orang panggil Aisyah budak viral. Another thing happen. So, I kata, again, I beritahu kat dia, whatever happen, is happen. So, sekarang you kena move on. Kalau apa-apa orang cakap, you fight back. Kalau orang kata tegur pasal tudung, saya kata, ini I punya personality. Saya memang macam ni. Saya suka tudung saya macam ni. So, bagi saya tak ada masalah. Apa masalah awak? Dia macam tu. Sebab bagi saya dia pengawas sekolah, dia kena berani. Kan berani menjawab, tapi kita kena stand for ourselves. Banyak kali saya beritahu dia benda tu. So alhamdulillah saya nampak ada lesson learn lah daripada hal ni. Anak saya dah pandai lah untuk, selama ni orang saya cakap dia hanya diam je, dia memang tak menjawab. Dia seorang yang lembut lah, tapi alhamdulillah so far saya selalu tanya dia every time daripada sekolah. Saya tanya dia macam mana hari ni, how today. Dia kata, okey, ada tak kawan-kawan ejek lagi? Tak ada, kata. Dia dah berani mempertahankan diri lah ceritanya. Hebat Puan, sebab Puan membenarkan anak Puan untuk stand up for herself, untuk mengendali secara sendirinya, tidak terlampau campur tangan. Dan kita terus nak tanyakan kepada Dr. Aida sendiri. Saya, kalau personally, saya takkan lihat itu sebagai satu masalah mental. Tetapi, mungkin bagi setengah anak-anak kecil ataupun remaja dan sebagainya, cara mereka mengendalikan emosi itu berbeza. Adakah ini termasuk sekali di bawah spektrum sakit mental dan sebagainya yang perlu kita pelihara kalau ada pelakuan yang menunjukkan tanda-tanda awal ke arah tersebut, Doktor? Okey. Kalau yang you sebut spektrum tadi, of course, di bawah payung masalah perkembangan neurodevelopmental, autisma tu ada spektrum dia. Kanak-kanak yang ada masalah autisma ada kecenderungan ada masalah tingkah laku, dia orang ada tantrum. Kalau budak hyperaktif pula, dia orang can be impulsif. Itu pun boleh orang nampak sebagai isu tingkah laku. Okay. Kalau kadang-kadang benda ni pula, isu tingkah laku ni boleh overlapping pula dengan kanak-kanak yang mengalami anxiety dan depression. Sebab diorang tak pandai datang bagi tahu kita perasaan diorang, kerisauan diorang. Jadi benda tu keluar dari segi tingkah laku. Contoh macam yang remaja tadilah, dia tak terus cakap dia kena bully kat sekolah, tapi tingkah laku dia yang mula kita nampak. Pakai tudung, cabut tudung. Jadi sama dengan kanak-kanak, yang mula ketara adalah perubahan tingkah laku. Dan ini tak mudahlah untuk ibu bapa tu sendiri tahu, oh tingkah laku ni is this problem. Jadi itu yang kita kena prihatin, tengok perubahan tingkah laku, apa yang menyebabkan, apa trigger dia lah. Bila ada sesuatu, apa itu yang menyebabkan tingkah laku tu keluar, apa pula kita punya tindak balas yang boleh mententeramkan keadaan dia. Apa-apa pun sokong dengan kita lah. Andai kata kalau kita sebagai ibu bapa tidak ambil tahu, kita ambil sebagai kes tadi lah yang pasal tudung dan sebagainya. Kalau ibu bapa tidak ambil tahu, macam biarkan saja anak-anak tersebut buat macam tu apa semua, ianya akan menyebabkan kesihatan mental tu mendorong kepada daripada isu kesihatan mental, dia boleh menjadi lagi teruklah sakit mental. Sakit mental. So lain isu kesihatan mental
dan sakit mental. So kalau isu ni masih level kita boleh rawat, kita boleh beri sokongan, tak perlu ubah buatan. Tadi Puan Heni Mazila tadi ada bercakap tindakan susulan apabila melihat anak tersebut kan. Dia kata kita lawan balik ataupun macam nak mempertahankan diri mereka lah. Adakah itu merupakan tindakan yang betul ataupun sebagai yang pakar apa mungkin tindakan yang harus kita lakukan anda kata ada mengalami masalah seperti itu? Okey, kita sebagai ibu bapa kita kenal anak kita. Kalau anak yang macam ni, peribadi dia macam ni, mungkin nak lawan balik, anak tu mungkin perlu sokongan yang ekstra. Mungkin anak yang seorang ni ganggu sikit, dia boleh stand up for him or herself kan. Cuma yang saya nak komen kalau boleh, kita tak boleh, kalau boleh kita tak boleh. Kalau boleh, kita jangan cakap dekat anak atau sesiapa pun, oh isu ni kecil. Sebab pada kita kecil, tapi pada dia itulah sebesar-besarnya isu yang membawa kepada kerisauan, kesedihan dia. Kita jangan memperkecilkan masalah anak-anak kita dan kita menghormati perasaan mereka dan masalah mereka dan cuba untuk memberikan guidance yang sebaiknya. Kita ucapkan terima kasih setinggi-tinggi kepada doktor Ada kerana sudi memberikan satu pencerahan dan mungkin secara ringkasnya kalau anak-anak kita ada masalah dan ingin berjumpa dengan seorang pakar, di manakah dan apakah langkahnya? Okey, di Malaysia kalau KKM sendiri terdapat fasiliti klinik-klinik kesihatan lah yang menyediakan khidmat untuk kesihatan mental di mana doktor-doktor di klinik kesihatan pun diorang terlatih. Cuma apabila diorang rasa perkara tu tak boleh dirawat di level klinik kesihatan, kes-kes akan dirujuk ke pakar-pakar psikiatri di hospital-hospital kerajaan lah. Ataupun kalau rasa belum level nak bersedia berjumpa, kita ada helpline. Baik. Helpline semua ada. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Aida Halina Abdul Razak dan juga Puan Heni Mazila Mustafa kerana perbincangan yang sangat-sangat menarik ini. Okey, terima kasih kedua-duanya ya. Terima kasih. Okey, baik kita nak berhenti pada seketika. Anda jangan ke mana-mana. Thank you, Doktor. Thank you. Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini. Kita nak bercakap terus tentang persidangan Social Business Day. Kalau bercakap tentang social business ni merupakan perniagaan yang matlamat penubuhannya bukan keuntungan semata-mata tetapi adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Okey, bercakap tentang perkara tersebut bersama dengan saya sekarang dua orang ada di sini iaitu Profesor Emeritus Dato' Dr. Abdul Aziz Tajuddin, Naib Chancellor dan Presiden Al-Bukhari International University dan juga Profesor Madya Suraya Hani Mokhtar, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Al-Bukhari International University. Assalamualaikum. Terima kasih kedua-duanya. Assalamualaikum. Okey, kita nak tanya kepada Prof Datuk dululah ya tentang pengenalan kepada Al-Bukhari International University ataupun AIU ni dan juga apakah antara keunikannya. Silakan Prof Datuk. Terima kasih. Sebenarnya Al-Bukhari International University ini memang unik. Suatu universiti swasta tetapi tidak mengambil untung. Oh, okey. Itu yang agak unik. Dan keunikan satu lagi adalah dia adalah institusi antarabangsa. Di dalam kampus kami ini penuh dengan pelajar-pelajar daripada sekarang ini 60 negara. Okey. Dan yang berkaitan dengan Social Business Day ini adalah kerana tujuan pengajian di AIU ini adalah social business ataupun perniagaan sosial. Itu yang kami satu hari ini berharapkan bahawa apabila orang menyebut social business ni tak sah tak sebut Al-Bukhari International University. Tetapi berkaitan universiti ini satu lagi keunikannya adalah pengajiannya semuanya percuma. Yuran percuma. Yuran percuma. Tempat duduk 2 orang 3 orang satu bilik, attached bathroom percuma. Okey. Dan kita bagi pocket money lagi. Duit poket lagi percuma. Percuma. Dan juga selepas berijazah tidak ada apa-apa hutang. Bebas dan harapan kami mereka akan jadi penjana pekerjaan bukan pencari pekerjaan. Mereka buat bisnes dan membantu masyarakat. Jadi kaitan dengan social business ni kaitan dengan program yang kami nak buat di Langkawi ini adalah memang tujuan universiti kami lah di AIU di Al-Star. Di Al-Star nantilah. Di Al-Star dia punya AIU ni kat sana kan. Persidangan ni akan dibuat di Langkawi nanti. Di Langkawi. Okey, nak tanya kepada Dr. Suraya sendiri kan berkaitan dengan social business. Ramai di antara kita yang macam
pertama kali dengar apa itu social business dan mungkin boleh cerita tentang sejarah dan juga objektif penganjuran Social Business Day tersebut. Silakan. Macam Fazli bagi tahu tadi, social business ialah satu model perniagaan yang matlamat penubuhannya bukan untuk keuntungan semata-mata, tetapi untuk menyelesaikan masalah sosial. So berbeza dengan bisnes konvensional di mana matlamat penubuhannya mungkin ada satu saja, iaitu keuntungan. Tapi social business ada dua. Satu, bisnes itu perlu menyelesaikan masalah sosial, terutama masalah segi kemiskinan, pengangguran dan isu-isu alam sekitar. Dan pada masa yang sama, ia juga perlu mendapat keuntungan agar ia boleh berdiri di kaki sendiri. Dan idea social business ni dicetus oleh pemenang anugerah Nobel, iaitu Profesor Muhammad Yunus pada tahun 2006. Dan sejak daripada itu, idea social business ini telah diterima pakai dan diterima di seluruh dunia. Dan sejak tahun 2011, Yunus Center di Dhaka, Bangladesh, telah menganjurkan Social Business Day, iaitu satu hari di mana semua pemain-pemain industri, social business, usahawan, penggubah polisi, tokoh-tokoh negara, untuk sama-sama dalam satu hari membincangkan tentang isu-isu social business. Dan tahun ini untuk Social Business Day yang ke-13 ini, Abu Hari International University bekerjasama dengan Yunus Dhaka untuk menganjurkan Social Business Day yang ke-13 di Langkawi. Okey, jadi nak tanya kepada Prof Datuk sendiri berkaitan dengan keistimewaan. Tadi anugerah-anugerah Nobel, pemenang anugerah Nobel juga akan datang ke Langkawi kan. Mungkin boleh cerita sikit tentang keistimewaan Social Business Day untuk kali ke-13 ni, Prof Datuk. Ya, terima kasih. Sebenarnya disebutkan tadi bahawa kami akan membawa 3 orang pemenang hadiah Nobel ke Langkawi. Ini satu perkara yang jarang-jarang sekali dapat dilakukan, terutama di Malaysia. Ya, kita ada pemenang hadiah Nobel daripada Timor Leste yang merupakan presiden negara tersebut, iaitu Jose Ramos Horta yang akan datang. Kemudian kita ada Lemah Gobi daripada Liberia dan Profesor Yunus sendiri akan bersama. Daripada Malaysia kita ada Sharifah Sofia, iaitu pemegang amanah Al-Bukhari Foundation, yang juga menjadi pemangkin dan juga penggerak kepada social business di AIU, CEO of Yayasan Hasanah, Namah Foundation, dan juga My Harapan yang melakukan banyak projek berkaitan dengan social business. Okey, itu antara keistimewaannya. Okey, nak berbalik kepada Dr. Suraya. Saya difahamkan untuk pengajuran kali ini ada tema-tema yang berbeza-beza. Jadi mungkin boleh cerita sikit tentang tema tahun ini dan juga apa itu 30 Club dan juga kaitannya dengan Social Business Day ni, Doktor. Tema yang dipilih tahun ini ialah dalam bahasa Inggerisnya War Peace Economics for Future Human Beings. Ia berkaitan juga dengan satu inisiatif terbaru Profesor Muhammad Yunus, iaitu creating a world of 30. Membentuk satu dunia yang tiga sifar. Yang pertama ialah zero poverty, iaitu sifar kemiskinan, zero unemployment, sifar pengangguran, dan zero net carbon emission atau sifar net carbon. So ini inisiatif terbaru Profesor Yunus untuk menggalakkan remaja terutamanya dan belia yang berumur 12 hingga 35 tahun untuk mewujudkan kelab dan mereka menjalankan usaha-usaha untuk creating a world of 30. Itu yang dan diberi satu hari khusus iaitu pada 29 hari bulan in conjunction with Social Business Day tadi. Yunus akan menganjurkan 30 Convention, iaitu menggabungkan seluruh 30 Club yang sekarang dah ada dekat 1,000 Club di seluruh dunia untuk bersama-sama meraihkan Social Business Day juga. Okey, itulah dia sedikit kita dah pun bercakap tentang Social Business Day yang bakal diadakan di Langkawi nanti pada 27 hingga 28 Julai 2023. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh daftar sekarang di laman sesawang rasmi mereka iaitu di www.socialbusinesspedia.com. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Aziz Tajuddin dan juga Profesor Madya Suraya Hani Mukhtar datang bagi bercakap tentang persidangan Social Business Day yang bakal diadakan di Langkawi, Kedah. Okey, terima kasih kedua-duanya. Okey, kita berhenti bereaksi ketika. Jangan ke mana-mana.
Baik, kita di penghujung siaran MHI dan semoga apa yang kita kongsikan hari ini berkenaan dengan kesihatan mental anak kita diperhalusi, dipertingkatkan kecaknaan kita dan supaya kita terus hantar mereka kepada pakar jika kita mengesan antara perkara yang mungkin lain daripada lain. Betul. Okey, besok seperti mana yang sudah sedia maklum, kita bakal untuk menyambut awal Muharram, tahun baru dalam kalender Islam. Jadi kita nak bercakaplah besok tentang sambutan awal Muharram 1445 Hijrah besok. Betul. Selamat tahun baru kita ucapkan kepada semua dan semestinya banyak pengisian yang menarik. Teruskan menonton Malaysia hari ini. Saya Sofia. Saya Fazli Fuad. Kita jumpa lagi nanti dan kita tinggalkan anda dengan lagu Mambai, Kau Ilhamku. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Walaupun rembulan, terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu.